Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pusingan akhir 1 jam penamat sebelum berlakunya apa yang dipanggil sebagai tempoh tamat berkempen, tuan-tuan. Pada hari esok, pengundi-pengundi di Parlimen Pulai dan juga pengundi-pengundi di Simpang Jeram, Dun Simpang Jeram akan keluar membuang undi bagi menentukan siapa yang akan menjadi ahli Parlimen Pulai yang baru dan akan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram yang baru. Kita di Sekretariat Media Perpaduan mendoakan semoga semua pejuang-pejuang Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang sedang bertungkus lumus dalam memastikan kemenangan calon Pakatan Harapan di kedua-dua buah Parlimen dan juga DUN ini akan beroleh kejayaan, insya-Allah. Saudara, tajuk yang kita akan kupas pada malam ini ialah tidak ada istilah menangkan Perikatan Nasional untuk merubah Barisan Nasional ataupun merubah UMNO. Kerana ada hari ini angin-angin sepoi-sepoi bahasa yang tak faham bahasa ni. Mereka mengatakan kalau nak melihat perubahan dalam UMNO, orang UMNO kena mengundi Perikatan Nasional. Dalam erti kata lain, kalau nak melihat Presiden UMNO ni berubah, orang UMNO kena jadi pengkhianat dan mengundi Perikatan Nasional. Ini satu analogi bodoh bagi saya, tuan-tuan. Tak bijak dan tak masuk akal sekali. Kita hari ini saya nak beritahu bahawa kita sudah pun melalui proses demokrasi di dalam UMNO bukan sekali, 2 kali di bawah kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi. Kali pertama beliau membuka peluang untuk sesiapa saja bertanding jawatan Presiden UMNO Timbalan Presiden. Maka berlakunya pertandingan 3 penjuru antara beliau, begitu juga dengan Tengku Razali Hamzah dan juga Khairi Jamaluddin. Bila Khairi Jamaluddin kalah, beliau tidak berpuas hati. Beliau terus-menerus mengecam kepimpinan Datuk Seri Zahid sehingga ke hari ini bila beliau bukan lagi menjadi ahli UMNO, tuan-tuan. Namun yang menyedihkan kita, hari ini ada di antara ahli-ahli kita yang termakan bahawa kalau nak melihat perubahan, kita kena sabotaj UMNO. Kita kena tikam UMNO daripada belakang. Kita kena pastikan UMNO kalah. Malah hari ini UMNO tak bertanding di Pulai, UMNO tak bertanding di Dun Simpang Jeram pun, mereka kata kita kena kalahkan calon Pakatan Harapan bagi memastikan kepimpinan UMNO dapat kita tukar. Saya nak beritahu dengan saudara, cubalah pakai otak. Di mana datang logiknya pemilihan UMNO, saudara, akan berlaku selepas dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum yang kemungkinan besar akan berlaku pada 2027. 5 tahun daripada sekarang. Jadi apapun pengkhianatan, sabotaj parti yang tuan-tuan buat, sabotaj kawan dalam rakan-rakan kerajaan perpaduan yang tuan-tuan buat sekarang, tidak akan merubah kepimpinan UMNO seperti mana yang diceritakan oleh puak-puak yang pro Perikatan Nasional ini. Tak logik sama sekali, saudara. Itu sebab hari ini, saudara, kalau nak lihat parti ini kembali kuat, kembali kukuh, kita ni tak kira lah dulu kem Ismail Sabri ke, kem Isyamuddin Tun Husin ke, kem Khairi Jamaluddin ke, kem Zahid Hamidi ke, kem Najib Razak ke. Kita sepatutnya hari ini hanya ada satu kem, iaitu kem UMNO. Kita sepatutnya hari ini memberikan sokongan padu kepada kepimpinan UMNO hari ini untuk memastikan bahawa UMNO tidak berpecah belah, UMNO solid dan UMNO menyumbang untuk kawan-kawan di dalam kerajaan perpaduan memenangi pilihan raya, khususnya 2 pilihan raya yang akan berlaku pada hari esok. Penting, tuan-tuan, kerana kalau kita tidak membantu rakan-rakan kita daripada Pakatan Harapan,
kita akan dilihat gagal untuk membawa undi orang Melayu bagi menyokong calon-calon Pakatan Harapan dan calon Kerajaan Perpaduan yang lain. Dan ini akan menyebabkan orang memandang hina, memandang serong terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Itu sebabnya kita tidak ada pilihan bagi memastikan UMNO terus relevan, bagi memastikan bahawa UMNO menyumbang dalam memastikan kemenangan rakan kita Pakatan Harapan yang akan meletakkan 2 calon daripada Parti Amanah pada hari esok, baik di Pulai, begitu juga di Simpang Jeram. Kita ahli UMNO kena keluar mengundi dan pastikan rakan kita daripada Pakatan Harapan menang besar. Bukan setakat menang, kita mahu rakan kita menang besar, khususnya di Pulai dan juga menang selesa di Simpang Jeram. Itu mukadimah saya pada malam ini. Sesiapa yang ada sebarang pertanyaan, bolehlah ajukan soalan anda di talian 0194819495. 0194819495. Kita mulakan dengan soalan di studio. Sesiapa yang ada soalan boleh ajukan di talian yang saya sebutkan tadi, ataupun tuan-tuan boleh join saya punya TikTok. Saya persilakan kalau ada walaun PAS, walaun bersatu, kalau mereka mau menyertai kita, silakan. Kita akan menjawab soalan-soalan anda. Tak payahlah nak menulis, memaki hamun saja yang korang tahu. Cubalah sekali-sekala belajar, berhujah, dengan menggunakan akal yang rasional. Cubalah kalau nak tegakkan benang yang basah itu, insya-Allah kita akan cuba patahkan hujah anda satu persatu. Okey, silakan. Okey, Datuk. Syahidan Kasim dalam ceramah beliau di Simpang Jeram, dia kata UMNO telah lari dari landasan perjuangan dan dia minta UMNO Johor ni boikot untuk keluar mengundi. Yang sebenarnya lari daripada landasan perjuangan ialah manusia bernama Syahidan Kasim. Pertama sekali, beliau mula mengkhianati parti ini bila mana beliau berhadapan dengan tuduhan mencabul kehormatan seorang anak muda Baskes, yang Baskes. Budak ini telah dicabul di dalam kereta. Kemudian beliau membuat laporan polis dan akhirnya Syahidan Kasim telah pun didakwa di mahkamah. Dan disebabkan untuk melepaskan diri beliau daripada pertuduhan ini, kita tahu beliau menjalinkan hubungan dengan orang yang rapat dengan Tun Mahathir. Beliau telah berjaya untuk mendapatkan kes beliau di DNAA pada tahun 2019 kalau tak silap saya. Selepas itu beliau ni sentiasa mirip dengan Tun Mahathir, sentiasa mirip selepas itu dengan Muhyiddin Yassin, dan kemudian mirip ataupun dekat dengan orang yang bekerjasama dengan Muhyiddin, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi kalau nak cerita orang yang lari daripada landasan perjuangan, kalaupun sebelum itu hubungan dia dengan Mahathir, hubungan dia dengan Muhyiddin, hubungan dia dengan Ismail Sabri, itu kabur, tak boleh dikatakan pengkhianatan. Tetapi yang jelas khianat yang dia buat, jelas lari daripada landasan perjuangan yang dia buat, ialah bila mana beliau tidak dicalonkan sebagai calon pilihan raya, beliau telah lompat menyertai PAS dan bertanding atas tiket PAS. Saudara, berpuluh tahun daripada menjadi wakil rakyat, menjadi menteri besar, menjadi menteri, langsung tak pernah bersyukur dengan apa yang UMNO berikan kepada dia. Sekali tak dapat jadi calon, terus khianat parti. Dan hari ini boleh nak cakap pula UMNO yang lari daripada perjuangan. Tak kebengong Syahidan Kasim ni, tuan-tuan. Jadi kita tak payahlah ulas panjang sangat, membazir masa je. Okey. Merabihkan borah.